Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada bahagia Dekan FBK, Ustaz Azli dan rakan-rakan sahabat pensyarah semua. So, saya share dulu Untuk kata taklimat tu saya rasa kurang sesuai sikit lah. Kalau taklimat ni kena panggil orang comel ya. Untuk saya sekadar berkongsi pengalaman lah. Okay. So hari ini kita akan tengok berkaitan dengan PTG ya. PTG tu pembelajaran teradung gantian. Kita dah biasa dengan pembelajaran teradung ni, cuma yang gantian tu pun dah lama kalau ikutkan, tapi mungkin kita tak perasan lagi lah sebab kita dah biasa dengan pembelajaran teradung. Sebelum ni pembelajaran teradung sokongan. Yang kita dapat CJ klik tu sebenarnya pembelajaran teradung sokongan. Sebab apa sokongan? Sebab ia tidak distrukturkan di dalam SLT pelajar secara formal lah, maksudnya tidak ada dalam DCI. Kita tidak strukturkan, ini kita strukturkan di dalam DCI. So yang boleh teraduk sokongan, kita based on totally hanyalah berdasarkan resources ataupun nota-nota yang ada dekat klip saja. So tanpa melihat kepada DCI. So itu pelajaran teraduk juga lah, tapi dipanggil pelajaran teraduk sokongan. Yang gantian ni kita tengok lebih detail sebab dia dah ada guide, ada KPT pun dah ada lah untuk ni. Okay, so untuk taklimat tentang ataupun perkongsian garis panduan PTG ni saya ingat tak nak lama-lama. Yang penting kita faham lah. Saya diminta untuk tunjuk jugalah PTG tu supaya at least kita ada, kalau orang tanya dah tengok atau belum garis panduan tu, at least dah tengok lah. Dan dah baca lah. Saya highlight yang beberapa yang penting sajalah dalam PTG tu. Dia tak banyak pun. Ada 2 bab je kalau ikutkan. Satu bab tentang PTG, satu lagi contoh pelaksanaan PTG. And then yang saya nak fokus berkongsian sedikit tentang berkaitan PTG dengan DCI and then lesson plan. And then selepas tu kita akan buat hands on sikit ataupun saya akan tunjuk beberapa contoh macam mana kita boleh buat lesson plan menggunakan klip. So ini buku garis panduan pelaksanaan PTG. Yang dalam terlihat pembelajaran teraduk gantian lah. So ini adalah benda yang kalau ikutkan dia perlu melalui Senet lah. Dan kita semasa saya di Comel, pembelajaran teraduk gantian ni sudah pun diluluskan oleh Senet. Maksudnya kita menerima pakai pembelajaran teraduk gantian. Apa beza utama dia? Senang je. Maksudnya kita tidak ke kelas. Tapi kita gantikan dengan e-learning. Kita tak masuk kelas. Kita gantikan dengan e-learning. Dan itu kalau sebelum ni mungkinlah orang ada skeptikal sikit. Kata kita tak buat kelas lah. Tapi sebenarnya ini dah jadi satu official. Memang ini yang hendak diterapkan di universiti pada zaman sekarang, pada zaman masa sekarang lah. Kita pelajaran teraduk secara gantian. Suka tak suka, itulah yang perlu kita laksanakan sebab ini adalah arahan daripada KPT. Kalau tengok buku ni, dia 40 page saja. Okay, 40 page. Kalau baca pun sekejap je sebab dia banyak gambar-gambar. Dia sekejap je kalau kita baca ni. So, saya akan highlight beberapa yang penting lah. So, dekat bawah ni ada buku ni lah. Kalau nak download, boleh download nanti saya share slide ni. And then, kalau nak tengok terus, boleh buka dekat sistem sistem OBE tu. Bahagian reference, dia ada blended learning ebook dalam sistem OBE tu. Dekat menu reference. Okay, ni saya ambil, ini muka surat berapa ni? 3 rasanya. Tentang kenapa perlunya pelajaran teraduk gantian ni. Ini sebab inisiatif-inisiatif yang dibuat ni lah, ataupun disebabkan benda-benda ni lah menyebabkan kita perlu ada pembelajaran teraduk gantian. Yang pertama, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
telah meletakkan lonjakan 9. Maksudnya semua industri kena capai lah ni. Ini macam KPI lah. Okay. So dia nak pembelajaran dalam talian secara global. So kena ada pembelajaran dalam talian secara global. Ini lebih kepada kita nak jadikan Malaysia sebagai education hub lah. Maksudnya orang overseas tak perlu datang sini, dia boleh study subjek-subjek di UNIZA ni menggunakan dalam talian punya version. Dan dia juga salah satu cara kita nak promosikan universiti kita dan pensyarah kita kepada orang luar. So kalau ada pensyarah yang viral, bolehlah kita secara tak langsung dia akan mempromosikan universiti lah. Dia akan menaikkan nama universiti. Itu dari segi pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Yang dalam ni juga dia memberitahu antara salah satu KPI kita kena capai adalah 70% usaha dalam program mesti dilaksanakan secara talian. Okay, ataupun secara teraduk. 70%. Maksudnya ada 30% kursus yang tak perlu buat secara teraduk ni. Adalah contohnya kursus, kalau di FIK kita ada kursus latihan industri, itu tak kalah nak buat online kan. Kita kena pergilah dekat syarikat, kena buat lah. Ataupun kursus final year project, yang dia kena buat projek, ataupun tak sesuai lah kita buat online. So dia kena bersemuka, kena ada supervision. Jadi ada beberapa kursus lah yang dibenarkan, tapi dia nak 70% semua universiti sudah capai lah. Maksudnya projek teraduk secara dalam talian ni. Seterusnya dari segi sustainable development goal, ini berkaitan dengan dunia lah. Dunia dia nak semua orang manusia ni diberi education. Tak kira lah siapa yang tak, education ni bukan untuk orang yang masuk universiti je. Education ni untuk semua orang. Jadi itu yang dia. Jadi macam mana kita nak bagi education kepada semua orang? Mesti melalui dalam talian lah. Sebab tak semua orang masuk universiti dan belajar secara face to face. Jadi ni antara yang nak capai lah. Jadi menyebabkan kita terpaksa buat secara dalam talian kena ada supaya kita boleh beri ilmu kepada semua orang termasuk yang tak masuk universiti. And then dengan sebab industrial revolution ni, maksudnya dengan adanya perkembangan ICT lah terutamanya, jadi menyebabkan kita pun kena bergerak ke arah tu lah. Dan pelajar-pelajar kita walaupun ustaz-ustaz ke, mesti mahir lah menggunakan ICT. Sebab itulah zaman sekarang ni. Sekarang ni kalau meeting pun, meeting siapa-siapa pun meeting online. Mesti ada kemahiran ICT. Bila online tu kenalah prepare slide. Jadi kena ada kemahiran-kemahiran yang berkaitan. And then ini ke arah melahirkan pelajar dan pendidik yang berasaskan nilai. Maksudnya lebih kepada borderless education lah. Ini kalau tengok antara yang kita buat adalah global classroom tu ya. Maksudnya kita bukan setakat belajar tapi kita berkongsi nilai ataupun social life lah. Contohnya kalau kita global classroom dengan orang Amerika. Orang Amerika dia lain sikit, tengok pakaian dia pun dah lain lah. Jadi bagaimana kita dapat adapt dengan nilai orang Amerika tu dengan kita nilai Islamik contohnya. Kita belajar dalam global classroom. And then original content development. Okay, kita pun digalakkan untuk mengeluarkan konten kita sendirilah. Kita tak naklah semua video-video YouTube tu semua daripada barat. Tak ada pun daripada kita, daripada acuan kita sendiri kan. Jadi sebab tu kena ada. Kita buatlah. Kena buat secara online. And then flexible education pass ini kalau kita buat contohnya MOOC transfer kredit, boleh transfer kredit. Tujuan untuk apa? Untuk jadikan program akademik kita tu lebih fleksibel. Contohnya ada pekerja lah, pekerja luar, pekerja swasta kan. Dia nak masuk belajar, dia kena berhenti kerja. So macam mana dia nak hidup kan. Jadi kita provide flexible education. Kalau dia tak nak masuk pun dia boleh ikuti pengajian kita secara online.
Sekarang ni dah ada macam micro credential tu kan. Itu fokusnya untuk orang yang bekerja lah. Dia tak perlulah dia berhenti kerja 4 tahun, tak tahu nak sponsor dia, nak hidup, nak guna apa, nak makan apa. Tak perlu, dia kerja je lah. Tapi at the same time dia boleh dapatkan CJ. And then lifelong learning skill, ini pun penting sebab kalau kita tak dedahkan pelajar kita dengan perkara-perkara online, mungkin pelajar kita susah nak belajar lah. Dia tak ada kemahiran untuk belajar. Kita sendiri pun kalau siapa-siapa buat PhD kan, banyak belajar sendiri ya. Jadi lifelong learning tu ada skill, kita ada skill macam mana nak cari bahan-bahan. Kalau tak faham tentang satu tajuk, bukan saja PhD lah, kalau kita nak mengajar subjek baru pun macam mana kita study tu subjek tu, kita ada skill kita lah, kita cari kat YouTube dan tak semua YouTube tu kita ambil. Dan macam mana kita nak cari PDF, macam mana nak cari, semua tu adalah lifelong learning skill lah. Yang mana kalau kita tak terlibat dengan dalam talian ni, pelajar pun tidak terlibat dengan dalam talian, kita paksa pergi library lah. Dan limited sikit lah library tu, tak ada video, limited, very limited. So itu adalah benda kita perlu buat untuk kita capaikan skill, kemahiran lifelong learning. Dan ada teknologi oriented education, ada education yang sebelum ni kita tak boleh tunjuk, melainkan kena pergi untuk bilik bedah ataupun nak bedah orang mesti ada mayat. Tapi sekarang ni tak perlu pun benda tu, mungkin kita just buat simulation saja. Seolah-olah kita berada dalam bilik bedah, tapi dia macam real punya. Itu menggunakan teknologi lah. So kita ke arah itu. Okay, apa maksud belajar teradun ni? Pembelajaran teradun, maksudnya di teradun tu campuran lah. Apa yang diadukan dalam talian dengan bersemuka, dia campur dua ni. So rasa-rasa sekarang ni kita buat dah ni, dalam talian dan bersemuka, kita adun tak? Rasa kalau zaman COVID ni kita semua dalam talian kan, tak ada pun bersemuka. Tapi saya rasa mungkin tarifan bila zaman sekarang lah berubah sikit ni. Bagi saya lah kalau kita buat macam Webex ni, saya kira itu bersemuka lah, itu bukan dalam talian. Kalau kita ada Webex itu kira bersemuka, kita bersama, cuma tidak berada dalam fizikal kelas lah. Tapi kita masih lagi bersama dia orang bersemuka. So kalau kita kata yang Webex tu bersemuka, so yang mana yang dalam talian dia? Yang dalam talian yang kita tidak ada lah, yang kita tidak ada bersama dia, tapi dia buat aktiviti secara dalam talian. Itu mungkin takrifan barulah. Tapi kalau program open distance learning, program macam yang totally 100% online tu, memang dia menggunakan Webex itu sebagai bersemuka. Dia tak kira itu sebagai dalam talian. Kita yang konvensional ni, bersemuka kita masih lagi yang kita ke kelas. Itu ada pandangan masing-masing lah. Okay, so sejauh mana gabungan adunan ni, dia mesti at least 30% daripada dalam talian. 30% dalam talian. Kalau kurang, itu tidak dikirakan sebagai pembelajaran teradun. Dalam buku ni, dia ada beritahu kalau kurang dipanggil pembelajaran berbantukan web. Berbantukan web. Kalau 30 hingga 80% ada dalam talian, contohnya kalau kita ikut minggu, 14 minggu, 30% daripada 14 minggu dalam 4 hingga 5 minggu kita buat secara online. Ini dikira tinggi lah. Tapi kalau kita buat 3 minggu saja, tak cukup 30%. Itu dikira sebagai pembelajaran berbantukan web. Berbantukan web. Dia tak kira sebagai pembelajaran teradun. Kalau kurang, tak ada Zoom, itu dipanggil pembelajaran konvensional. Kalau lebih pula macam mana kalau lebih? 80% ke atas semuanya buat dalam talian. Ataupun kita buat katakan 90% dalam talian, 10% bersemuka. Itu dinamakan online. Sepenuhnya dalam talian. Macam kursus lah. Okay. So pembelajaran teradun ni dia pada kursus lah, dia bukan pada program. Okay, untuk pembelajaran teradun gantian ni, kita baca takrifan dia, kita tahu kat sini, mengupayakan, maksudnya kita mengadakan pembelajaran dalam talian secara berstruktur. Dia ada sebut di sini secara berstruktur. Dan ada range dia lah, iaitu 30 hingga 80. Yang dikira daripada SLT. Dikira daripada SLT.
So kalau SLT kita subjek 3 jam kredit, dia adalah 120 jam lah. Maksudnya subjek 3 jam kredit, pelajar perlu menghabiskan masa dia 120 jam belajar subjek tu. Termasuklah sama ada secara guided, kita bersama dia, ataupun secara independent learning, dia belajar sendiri, buat kajian sendiri tentang subjek tu. Tapi 120. Jadi 30% daripada 120 tu dalam 36 jam lah macam tu. Ya, 36 jam mesti dibuat secara dalam talian. Secara berstruktur maksudnya mesti ada dalam DCI. Secara berstruktur. Maksudnya kita plan lah, dia bukan berlaku tiba-tiba je ada online. So dia mesti ada DCI. So masing-masing dah buat DCI guna sistem OPA tu. So dia ada elemen E tu, ya, E tu lah yang berstruktur yang dikatakan sebagai gantian. Dan dia ada satu lagi kriteria, ini lebih kepada guideline lah, dia bukan syarat utama tapi guideline. Untuk kita pastikan gantian waktu kita gantikan tu, waktu kita ganti kelas tu dengan online, macam mana kita nak pastikan aktiviti masa tu berlaku secara efektif. Pembelajaran waktu tu berlaku secara efektif. Jadi dia letakkan formula ni 40, 40, 20. Apa 40 ni? Iaitu 40% mesti daripada bahan pembelajaran, 40% mesti daripada aktiviti pembelajaran, dan 20% adalah berkaitan dengan pentadsiran. So, disebut ini maksudnya ini adalah daripada SLT. Maksudnya kalau kita kata 36 jam tadi, kalau 40 ni dalam 12 jam. 12 jam mesti ada bahan-bahan berkaitan dengan e-learning. 40% lagi, 12 jam lagi berkaitan dengan aktiviti secara online. And then 2 ni, 2 dalam katakan 6 lah, 6 jam. Ni 12 ni 6. So 6 jam mesti berkaitan dengan pentadsiran. Kita buat secara dalam talian. Baru dikatakan sebagai pelajaran teradu gantian. Okay, ni contoh kita melaksanakan pelajaran teradu gantian. Ini segerak. Segerak ni maksudnya masa nyata. Masa nyata ni kita bersama lah. Ataupun kalau dalam DCI tu kita panggil guided learning. Maksudnya kita bersama. Tidak segerak ni kita tidak bersama. So dia lebih kepada independent learning. So kalau kita nak buat dia boleh dua lah. Boleh buat dua ni. Walaupun pada zaman sekarang ni bagi saya yang atas ni tidak lagi dikira sebagai online lah. Bagi saya dia sudah dikira sebagai face to face lah. Sebab kita buat contohnya untuk segerak ni. Kita mau buat 1 jam tu. Kita buat webinar ataupun buat webex. Webex tu pada saya sudah jadi bersemuka lah dalam situasi sekarang. Sebab kita yang bersemuka secara dalam kelas ni. So ini, tapi masih lagi dalam PTG ni masih dikira sebagai online lah. Okay, and then perbincangan maksudnya kita buat chatting, buat WhatsApp tu, pukul 10 atau pukul 11 kita ada lah tu. Kita duduk balas juga mesej-mesej lah tu. Itu maksudnya bersama. Tapi buat forum, bincang lepas tu. And then buat pentadsiran, kita buat Kahoot ke, ataupun suruh dia submit tugasan ke. Gerak, kita letak masa lah. Contohnya, pukul 11 sampai pukul 12 semua kena completekan assignment dan hantar kepada Google Drive. Itu masa segerak. Berbanding yang tidak segerak ni, kita letak je bahan pelajaran, contohnya video lah, kita letak video je. So kita tak ada buat tu. Contoh pukul 9, pukul 10 ni, kita tak ada pun buat webex, kita letak video je. So dia belajar sendiri lah tengok video. Kita tidak segerak. Dan tak semestinya pukul 9, pukul 10 lah. Dia boleh tengok bila-bila. Itu waktu tidak segerak. Dan aktiviti forum pun bila-bila lah. So kita letak seminggu tu ikut dia lah. Dia nak, saya pun akan, kita sebagai pensyarah akan respon bila-bila. Tidak tertakluk kepada masa yang dalam jadual tu. Dan pentadsiran pun dia kena siapkan dalam tempoh seminggu. Mungkin kita set 2 jam tapi bila-bila dia boleh buat. Itu yang tidak segerak lah. Okay, ini contoh pelaksanaan PTG di dalam DCI. Contohnya tengok tajuk ni. Minggu ketiga identifier variable assignment ni topik lah.
So dia tidak ada lecture, tidak ada tutorial, tidak ada lab. Ada sikit self learning satu, tapi yang dia ada adalah teaching and learning material. 4 jam tengok video dah kot. Teaching and learning activity 2 jam. Mungkin buat apa, buat poster ke, buat assignment, tulis dalam Word ke. Dan ada assessment, kan ada jawab kuis ke, kalau buat assignment kena hantar ke, 4 jam. Kalau kita tengok kat sini, waktu ni tidak ada lecture, waktu yang ada PTG ni tidak ada lecture, tidak ada tutorial, tidak ada lab. Tidak ada bersemuka pun kat sini. Tidak ada bersemuka. Maksudnya tidak bersemuka apa? Kita tak masuk kelas lah. Waktu ni kita tak masuk kelas ni. Tak ada pun. Yang ada ni self learning. Okay, waktu ni self learning. Dia tak perlu berada pun waktu dia belajar sendiri tu. So semua online. So yang online je lah. Kalau bagi saya, kalau kita buat Webex, saya masih lagi consider sebagai lecture lah. Maksud kita bersemuka. Tapi kalau nak betul-betul PTG, kita tak bersemuka langsung. Ada tujuan dia lah, apa yang ada kelebihan dia. So, kalau kita campur semua ni 14, ni 14 untuk assessment 8 ni formula 40% daripada 120, 40% daripada 120, ini 20% daripada ni. So kita campur ni semua dapat 36 bahagi 120, dia dapat 30% lah. So apa maksud 30% ni? Di PTG lah. Sebab total SLT untuk online adalah 30% daripada 120. Kalau dapat 29, dia tidak dikira sebagai PTG lah. Dia tak kira sebagai pembelajaran secara teradum. Walaupun ada online sikit. Tapi tak cukup 30%. Tak dikira sebagai pembelajaran teradum. Sebab tu kalau dalam sistem OBE tu, dia tak keluar merah lah. Maksudnya bukan salah. Maksudnya kursus tu tidak dijalankan secara teradum lah. Baik. Ini apa yang kita perlu buat pada bahan. Apa yang kita perlu buat pada pensyarah dan apa yang pelajar perlu buat. So berkaitan dengan bahan ni, kita kena pantau lah sama ada pelajar tu buka ataupun tidak kita punya bahan ni kita letak. Ataupun pelajar tu tengok ataupun tidak video kita masukkan tu. Dan pelajar kena tengok lah. Jadi kita kena pantau kalau kita buat aktiviti, kena make sure ada submission dan ada interaction. Kalau ditanya dekat forum, kita kena make sure kita jawab. So itu tanggungjawab kita, tanggungjawab pelajar tu dia kita terlibat lah dalam sesi tu. Dan pentaksiran ni pun kita kena monitor lah siapa yang bila kita buat pentaksiran ni kita tahu performance pelajar, kita tahu macam mana siapa yang tidak faham, siapa yang skor rendah, maka kita tak faham ataupun siapa yang buat salah dalam submission assignment dia. So kita kena bagi feedback. Di online tu memanglah kita tak berada waktu tu, tapi selepas tu kita kena bagi feedback lah. Itu berkaitan dengan garis panduan PTG Abira tu. Dia nak tanya tau. Berkaitan garis panduan tu lah. Jadi saya nak highlight kat sini. Dalam garis panduan ni dia beritahu video yang berdurasi 1 jam. Kita nak kira SLT 1 jam tu. Macam mana nak kira video yang yang dikatakan sebagai SLT memenuhi 1 jam. Iaitu video yang berdurasi 10 minit. Tapi di Uniza kita guna 12 minit bersamaan SLT 1 jam. So apa beza 10 minit dengan 1 jam? 10 minit tu video tu yang sebab kita bila kita kira SLT dia ada dua. Satu guided learning, satu lagi independent learning. Jadi SLT tu kena ada dua. So kalau video tu 10 minit itu dikira sebagai guided learning. Waktu dia tengok video tu. Tapi waktu dia nak faham video tu dia kena ulang-ulang. Ataupun dia kena tengok nota lain untuk dia faham video tu. Ataupun dia kena pause dulu, dia catat nota ke, itu dikira sebagai waktu SLT lah ataupun independent learning dia lah. Jadi kalau dalam garis panduan ni dia meletakkan 10 minit ni bersama 1 jam. Tapi di Uniza kita menggunakan 12 minit bersama 1 jam. Sebab apa? Sebab kita nak standardkan supaya semua benda kita kali 5 je. Maksudnya IL dia tu kita kali 5. Contohnya kalau sebelum ni lecture 1 jam, kita kali 2 kan. Lecture 1 jam kita kali 2, maksudnya 1 jam guided learning, 2 jam
independent learning. Jadi untuk ni kita kali 5. Sebab apa? Itu memang ada dalam supaya dia tidak konflik dengan garis panduan e-learning Malaysia yang dikeluarkan oleh KPM juga. Itu dia mengatakan contohnya satu page ataupun satu slide dikonsider sebagai 5 minit. Ya, apa-apa tu dikali 5 lah, kita consider sebagai kali 5. So ini pun kita kali 5 lah. So untuk dapatkan 1 jam 12 kali 5. So 12 minit lah. 12 minit video bersamaan 1 jam SLT. Right. Nak tanya boleh? Ya, sila. Saya nak tengok yang page yang sebelum tadi, yang apa ni, satu lagi. Yang ni. Katakanlah yang tadi yang kotak-kotak tadi tu. Yang ni. Katakanlah lecturer tadi dia nak buat apa ni, video 10 minit tu untuk semua minggu kan, supaya pelajar tu boleh menonton video tu 10 minit tu mewakili 1 jam lecturer dia buat tu. Adakah itu maksudnya dalam DCI kita letak 1 jam sampai 40 minggu tu jalan? Adakah itu dikira E juga ke atau macam mana? Adakah itu sekadar topik berlainan ke? Ya? 1 jam tu topik berlainan ke macam mana? Topik berlainan. Macam mungkin tajuk satu tu video kan. Dia pun dia buat video, dia propose pelajar study video tu. Topik kedua juga sampai habis topik tu. Boleh buat 1 jam, maksudnya minimum dia 12 minit lah, lebih tu saya rasa. 20 minit kan katalah buat video 2 minit. Cukup lah tu. So, untuk 1 jam lecture, menggantikan 1 lecture. So dikira sebagai PTG ke ataupun macam mana saya lah? Sebab mungkin dari segi pentafsiran tu dia mungkin tak buat lah kot kan. Dia cuma nak cover dari segi pengajaran tu saja yang apa ni, kuliah tu. Sebab mungkinlah pelajar tak boleh masuk kan, pelajar ni ada masalah internet dan sebagainya. Jadi dia buat video tu, pelajar bila-bila masa dia boleh tengok lah. Maksudnya PTG dia tu katakan dia nak cukup jadi PTG 36 ni. So 36 jam tu hanya daripada video je. Material je. Ya, tu cakap jadi gitu isu dia nanti. So itu tidak ada sebagai PTG juga. Sebab PTG dia kena ada tiga bentuk ni, 3 benda ni. Cuma portion je dia bagi fleksibel. Tapi 3 benda ni kena ada. Portion yang 40% maksudnya 14 jam ni, itu fleksibel. Itu kita nak buat sini 90%, sini 1%, sini 1%. Maksudnya assessment 1% je. Boleh. Itu atas universiti lah. Dia kata guideline dia 40-40. Tapi mesti ada semua ni. Sebab ini yang sebenarnya PTG tu dia ada benda lain lagi kita nak capai. Nanti saya akan tunjuk sikit. Sebab tu apa yang kita nak capai daripada PTG tu. Adakah setakat nak gantikan lecturer kita dengan online? Dia bukan setakat je lah. Sebab tu dia kena ada aktiviti, assessment semua tu. Jadi maknanya tu Zailan, kalau walaupun dicapai E tu tapi tidak menepati 40-40-20 tu tak kira PTG lah kan? Tidak menepati 3 bahan tu. Portion 40-40 tu atas kita. Tak ada. Jadi maksudnya walaupun DCI dia tu 13 jam yang E tu mungkinlah tak jadi merah. Tapi secara hakikatnya bukan 40-40-20. Betul kan? Betul. Tapi dalam DCI kita tak detail. Kalau DCI ada bagi contoh ni, dia ada 3 benda ni. DCI kata E je. Kan? So E tu apa? Kita tak tahu di video ke aktiviti ke tak kan. Jadi maksudnya kalau pergi detail, check baru jumpa lah. Maksudnya kalau sekadar tengok DCI tu nampaklah terada, tapi hakikatnya semua adalah video berbentuk pengajaran saja, tidak ada yang itulah yang 40-40-20 tu. Okey, faham saya lah. Terima kasih. Tidak memenuhi aspirasi PTG. Ini mesti ada 3 benda. Okey. Proceed lah untuk next ni. Okey. So kita tengok. Kalau ini biasalah ni kan, kita masuk kelas, kita mengajar kan. Dan kita rasa siapa yang dengar apa yang kita lecture tu mesti dia faham je.
Sebab kita dah simplify lah, benda-benda susah kita dah simplify, and then kita mengajar mesti orang faham. Tapi sebenarnya tak berlaku macam tu lah. Sebab apa? Lah baik macam mana pun tak masuk dalam kepala dia. Ataupun yang tengah pening ni tak faham ni, apa pensyarah tu cakap dia tak faham. Kencing ke, lebih tandas ke, duduk tahan, duduk fikir pasal masalah dia lah. Kita fikir apa masalah yang ataupun apa yang lecturer ajar. Apa yang mengantuk? Yang mengantuk ni biasa berlaku lah. Contohnya pelajar bekerja malam, nak tanggung keluarga kan zaman COVID ni. Keluarga dia berhentikan kerja, mak ayah dia kan, jadi dia kena tanggung keluarga dia kerja lah malam. Jadi bila pagi tu nak buat kelas, mengantuk lah. Jadi macam itulah benda yang tengah tension tadi ni tak limat pasal migrasi DCI nak habis ke pening tu. Masuk ni pening lah. Jadi apa yang saya cakap ni tak masuk pun dalam kepala dia. Jadi apa yang kita sangkakan, kita rasa, tapi apa yang kita rasa kat sini, kita rasa kita telah menjalankan amanah kita. Kita telah pergi mengajar. Tapi sebenarnya kalau kita ikut amanah kita nak pasti, kalau kita ikut OBE lah, kita tidak sebut kita yang patut mengajar. Yang apa kita sebut dalam OBE, pelajar tu mampu apa. Maksudnya pelajar tu faham. Jadi ini tak menyelesaikan masalah, ini pelajar ni tak akan faham. Kan? Sebab kita dalam OBE ni konsep dia student oriented. So pelajar tu mampu tak? Kita mengajar tu memanglah kita rasa selesai tugas kita, tapi adakah kita menyelesaikan masalah pelajar tu supaya dia belajar? Mungkin tidak menyelesaikan masalah tu. Jadi kita perlu selesailah kerja kita kalau berlaku kes macam ni. Ada kita mengajar, kadang kelas tu tak ada orang pun. Ada seorang yang lain kita kata tak mau belajar. Ikut dia lah. Kita dah selesai dah tugas kita mengajar kan. Itu satu isu lagi lah. Adakah betul kita menyelesaikan tugas kita? Sebab dalam kursus tu kita dah berjanji dah, di akhir kursus ni pelajar akan dapat faham. Tidak kata di akhir kursus ni saya akan sampaikan semua benda berkaitan tauhid. Tak, kita kata semua pelajar akan faham. Ni adakah kita mengambil responsibility tu? Dan sama juga kita buat online. Bila masuk online ni masing-masing buat webex. Dan kita tahu tak apa yang berlaku pada pelajar waktu kita webex tu. Kita monitor tak pembelajaran tu berlaku ke tidak. So ramai juga yang tidur kan. Ataupun yelah online ni satu hal lah. Satu hal contohnya nak tengok skrin lama-lama kalau ada orang migraine. Kejap juga tengok skrin tu tanpa ada protective screen protection tu, maka sekejap je jadi migraine. Jadi kena tidur lah, macam mana pun kena tidur. Jadi pembelajaran tu tak berlaku walaupun waktu tu memang kita dah explain semua benda. Tak berlaku pembelajaran. Okay, so ini yang patut kita buat. Sebab zaman sekarang ni like pensyarah bukan lagi mengajar, tapi pensyarah adalah facilitator. Kalau ikutkan sekarang ni pun kita dah kalau ikut stage sekarang ni kita dah jadi coach, bukan lagi facilitator. Facilitator tu kalau kita consider dalam bahasa IR tu, IR 3.0 lah facilitator tu. Kita sepatutnya dah jadi coaching IR 4.0 ni, 4.0. Yang ni maksudnya apa yang kita perlu buat dalam kelas adalah pastikan pelajar tu belajar, bukan pastikan kita mengajar. Tapi part untuk dia belajar tu dia mesti mengikuti apa kita ajar lah. Tapi cara kita mengajar tu tak mesti secara lecture saja. And then facilitate pelajar untuk belajar. Facilitate tu kena mudahkanlah untuk dia belajar. Jangan buat susah pula. Contoh siapa yang tak dapat datang kelas webex saya tak nak post video ni. Nasib lah. Itu adakah kita memudahkan pembelajaran dia. Jadi itu isu-isu yang perlu kita muhasabah diri lah. Sebabkan ini kita lebih kepada supaya pelajar tu belajar. Ini dalam buku apa ni? Buku Framing Education 4.0. Buku ni 2014. Okay. Dia berkata kalau dulu macam ni lah dipanggil
Ni macam dia nak translate lah IR 1.0, IR 2.0, IR 3.0, IR 4.0. So dia translate kepada My Higher Education 1.0. Itu kita pada waktu tu teacher centered. Semua bergantung kepada pensyarah mengajar lepas tu. Kita salin je. Kan? Kemudian pada fasa kedua, masih lagi teacher centered tapi sudah menggunakan teknologi lah. Fasa kedua ni kita dah ada teknologi. Contohnya dia tak ada lagi tulis. Kita boleh share USB drive saja untuk kita tengok nota-nota dia. Tapi masih lagi teacher yang mengajar. And then kita sudah beralih kepada My Higher Education 3.0. Ini kita sudah menitik beratkan tentang student centered. Student mesti belajar lah. Ini dah masuk fasa student belajar. So ini fasa kita sebagai facilitator. So kalau kita nak suruh student belajar, kita kena bagilah bahan-bahan untuk dia belajar kan. Dan kena permudahkanlah, kena facilitate lah untuk sesi pembelajaran tu. So kalau kita buat discussion tu, kena pergi tengok discussion dia, apa, macam mana nak discuss, kita kena tolong dia macam mana. Nak selesaikan masalah tu macam mana, tu facilitator. So zaman tu saya rasa sekarang lah, kita memang guna buat macam tu lah. So kalau tengok My Higher Education 4.0 ni, kita ni macam resource guide saja. Kita macam coaching lah, kita sebagai jurulatih. Kita tak buat apa-apa pun, tapi kita akan monitor pelajar yang ada masalah. Kita akan pastikan dia belajar. So ini yang kita katakan sebagai blended learning replacement. Tak ada langsung kita. Kalau dalam ni, kita ada lagi dalam kelas ni walaupun suruh hantar tugasan dalam klik, kita ada lagi dalam kelas membantu pelajar. Ini sokongan. Blended learning sokongan. And then blended learning replacement ni, kita tidak ada lagi. Belajar sendiri and then kita monitor. Ni masalah dari segi apa, ni masalah dari segi apa. Kita monitor dan kita coach lah, kita akan guide dia orang. Okay, blended learning initiative ni sudah dibukukan dalam Malaysia Education Blueprint yang mengatakan blended learning model mesti menjadi pendekatan pedagogi utama di semua higher learning institution. Blended learning ni mesti jadi sebagai pendekatan utama. Maksudnya kena ada online lah. And then dalam dasar pelajaran 2.0 menjelang 2025 semua kursus di IPT ataupun semua kursus dalam program dikendalikan dalam bentuk 70% dikendalikan dalam bentuk pembelajaran teradun. So macam mana kita implement pembelajaran teradun gantian? Seperti tu kita masuk kelas and then kita bagi juga nota atau seperti ni. Macam mana kita implement teradun gantian? Ni kita tengok dalam DCI kita ya. So kita dah mula masukkan pertama, peringkat pertama adalah kita masukkan mana-mana kita nak buat gantian tu. Bila sebut gantian tu, kita kena pada saya bila sebut gantian tu, kita tidak ada lah kat situ. Kita tidak ada. Kalau webback ni kita, bagi saya tidak dipanggil sebagai gantian lah. Sebab kita masih lagi berada. Sebab apa? Contohlah kalau kita buat PhD kan. Adakah kita nak bersama supervisor je selama-lamanya? Nak tak faham benda ni, webback dengan supervisor. Tak faham benda ni, webback dengan supervisor. So dia tak nak skill tu kan. Bukan skill lah tu, bukan skill dia dipanggil. Bukan skill lah. Jadi yang gantian ni sebenarnya kita tak faham, kita tak perlu webback pun dengan pensyarah tu, dengan supervisor kita, tapi kita belajar sendiri. Itu dinamakan gantian. Sebab apa? Sebab kita nak develop skill tu, skill lifelong learning tadi tu, skill digital, itu kita nak develop. Sebab tu kita perlu PTG tu. Itu kelebihan dia lah. Jadi kalau tengok kat sini, contohnya subjek ni web programming untuk topik ni topik 1 ni. Ada sejam dia buat lecture, 2 jam lagi dia buat online. Dia tak masuk ni. Kalau dalam kelas kita katakan hari Ahad pukul 9 ke 10, okey dia buat lecture. And then ada satu lagi kelas dia hari Selasa pukul 10 sampai pukul 12. Itu saya tak masuk kelas sebab saya dah buat secara gantian. Siapa yang nak buat dah ni? Masih 2 jam ni. Nak share video saja ke?
Kalau kita share video saja, dia tidak dikira sebagai PTG lagi. Sebab dia tak efektif lagi tu. Dia kena ada 3 benda. Kena share video, kena ada aktiviti, perbincangan, dan kena ada assessment. Kita pastikan dia faham. Sebab yang penting kita buat PTG, kita nak capai hasil pembelajaran dia. Macam ni pula, IoT service. Okay, lecture 3 jam dan e-learning 3 jam. So ni mungkin minggu ni kita buat 3 jam ni lecture minggu ni. Maksudnya hari Ahad, hari Selasa, masuk kelas lah atau masuk webex lah. Okay. Tapi minggu depan semuanya online. Saya tak akan ada di situ. You all belajarlah sendiri. Pandailah sebaik. Tapi kita permudahkan pembelajaran dia melalui kita yang sediakan bahan apa yang dia nak kena belajar. Kita sediakan aktiviti untuk memastikan dia faham apa yang kita bekalkan tu. And then kita bekalkan pentaksiran untuk kita pastikan tidak ada pelajar yang tercicir. Ini contoh contoh pelaksanaan PTG secara fully online lah ni. Ini tak guna webex punya. Saya rasa tak ramai lah yang buat ni. Mungkin ada lah tapi tak ramai. Ramai guna webex. Ini saya nak tunjuk macam mana kita boleh mengajar pelajar tanpa kita berada bersama dia. Contohnya kita buat satu video. Okay, ni video. Kita bagilah video ni. Video ni kalau buka ni dia 7 minit. Kalau kita, Doktor, kalau kita ambil video dalam YouTube tu, adakah dia dikira sama juga macam ni, dikira juga? Video tu tak kisah mana-mana pun boleh je. Kita nak buat sendiri ke, ataupun daripada sesi webex kita upload video kita boleh, ataupun kita ambil dekat YouTube pun boleh pulang. Ya, okay. Cuma kalau kursus MOOC MOOC, kalau kursus MOOC dia antara benda yang dia perlu ditekankan adalah originality. Sebab kursus MOOC ni dicapai oleh semua orang. Semua orang, dia bukan saja universiti kita, bukan saja pelajar kita. Jadi dia tak naklah bila orang lain buka, tengok ni orang lain mengajar, ni orang lain mengajar. Tak ada nampak originality dah. Tapi untuk pelajaran kelas kita tu, kita boleh je ambil yang mana-mana pun. Asalkan pelajar tu faham lah. Dan tak boleh kita pun, mungkin ada satu video yang memang kalau kita tengok pun kita faham. Share lah video tu, tak perlulah kita nak tambah dia kan. Yang penting dia faham lah, dia boleh buat. Dia faham. Masih ada. Ini contoh kita ambil satu video. Sebab dia kata nanti kena ada satu bahan, resource, video. So resource ni tak mesti video lah. Kalau nak buat PDF saja pun boleh. Kita rasa dengan dia baca PDF tu dia boleh faham. So share lah PDF tu. Tapi kena ada lepas tu kena ada. Contohnya aktiviti untuk kita pastikan dia faham. Tapi ini kita ambil case dia share video. Okay, video ni tentang ni past tense dia panggil apa? Grammar lah, tentang grammar bahasa Arab. Tapi dia ajar dalam bahasa Inggeris. Selama 7 minit. Berapa 7 minit? Kalau kita kali 5, ni bersamaan 35 minit. Dia akan habiskan masa ni 35 minit. Kita consider SLT ni lebih kepada normal average student lah. Kita tak consider yang ada student yang pandai, dia tengok sekali. Tak perlu dah nak study kan, dia dah faham dah. Tapi kita ambil normal average lah, maksudnya mungkin dia kena ulang 5 kali, dia kena stop sekejap. Jadi walaupun 7 minit, 35 minit dia akan spend untuk ni. Mungkin dia nak salin ke, pulang lah. Nanti dia panggil SLT ni, guideline lah cuma. So sini lah 35 minit lah walaupun video ni 7 minit. Okay. And then kita buat aktiviti. Kata based on the video tu, kita suruh dia create poster untuk describe tentang verb and tenses in Arabic. Maksudnya based on video tadi lah. Dia kena buat nota je sebenarnya, dia buat nota je. Tapi kita suruh buat nota menggunakan poster. Dan kita kata masa untuk disiapkan nota tu adalah 1 jam 30 minit. Tak perlu comel lah. Asalkan dia boleh buat nota. Tapi kalau tak tahu nak guna, kita suruh buat nota, bukan buat nota guna biasa ni, pen. Pensel dah kertas, tapi kita suruh guna Canva ni. Dan kita provide satu lagi tutorial macam mana nak guna Canva tu. Tutorial ni tak lama 9 minit sahaja. Jadi kalau kita
kita combine dua ni, so 9 minit, ni sama dengan kali 5. Jadi ni 35 minit, 45 minit, saya hapus 90 minit, ni 90 minit So daripada aktiviti saja dia akan spend masa 135 minit. Okay. 1 jam 30 minit ni maksudnya apa? Kita dah limitkan dia. Jangan spend banyak sangat masa. Tak perlu pun buat sampai perfect ke, cantik sangat ke. Yang penting 1 jam 30 minit you boleh siap. Hantar je lah. Yang tu kita control dia punya SLT tu. Jadi kita control pembelajaran dia. Kita tak nak lah. Sebab dia bukan subjek kita saja lah. Dia ada subjek lain lagi. Dan kita pun jangan expect lah dia buat canggih-canggih ke apa. Sebab 1 jam je tak perlulah buat video ke apa. Just letak text, arrangekan text ni dengan image ni. Sebab 1 jam 30 minit je kita bagi masa untuk dia. Okay, so sini 130 minit. Dan kita buat assessment, pastikan bukan setakat dia kopi-kopi je, tengok kawan dia kopi-kopi, dia tak faham pun. Kita suruh dia jawab quiz. Kita buat satu quiz yang tanya tentang yang berkaitan dengan video tadi. Make sure dia boleh jawab ke tak boleh jawab. 10 minit kita buat quiz ni. Dan pada masa sama kita suruh apa poster yang dia buat tu submit ke book and then share link tu ke dalam clip assignment. So dia share juga clip. Nak buat dalam quiz ni pun boleh je. So dia share link apa yang dia buat tu. 10 minit. So kalau kita combine semua, ni total SLT dia, resource 35 minit, aktiviti dia 135 minit, assessment 10 minit. Bersamaan 3 jam dia mari kelas. Contoh seminggu kita buat 3 jam sekelas kita kan. Maksudnya samalah dia buat online, semua 3 jam juga. Tapi ni boleh kita fikirkan. Rasa apa yang dia belajar sepanjang dia buat aktiviti online tadi tu. Okay, kita tengok yang pertama dari segi video ni. Apa yang dia belajar daripada video tu? Pertama dia belajar tentang konten topik tu lah. Topik bahasa Arab tu kan, tentang grammar yang kita nak sampaikan. Yang kedua, dia belajar bahasa Inggeris lah sebab video tu dalam bahasa Inggeris kan. Yang ketiga, mungkin dia belajar cara orang buat video tu. Macam mana daripada muka dia bercakap, kemudian keluar slide. So dia dapat idea. Banyak dia belajar kat sini. Okay. Lepas tu kita suruh buat poster. So apa dia belajar daripada dia buat poster ni? Dia dapat digital skill lah. Kan? Digital skill ni skill lah. Maksudnya dia boleh guna tempat lain. Bukan setakat dekat kita punya kelas saja. Mula-mula tu memanglah dia kena spend masa lah sikit. Tapi bila dah ada skill, lepas tu sekejap je dia nak buat apa-apa poster sekejap je. Dan dia boleh gunakan dalam kehidupan dia. Mak dia buat poster untuk beli kopi latte ni ke. Contohlah dia buat poster untuk online business kan. Dia dah tahu lah cara nak buat poster. Kalau dia nak buat event apa-apa pun dia dah tahu dah nak buat poster. So tak langsung kita mengajar banyak benda lah. Dan daripada assessment apa yang kita dapat, apa yang dia belajar daripada assessment tu. Jadi assessment tu kegunaan untuk kita, tapi sebenarnya daripada assessment tu dia belajarlah dari segi kontrol masa. Tak langsung dia melatih dia untuk prepare untuk assessment sebenar kan. Assessment ni kita ambil makan ni, assessment for learning kan. Tapi secara langsung melatih dia untuk menjawab lah. So, bila salah dia akan belajar daripada kesalahan. Kita dah melatih dia banyak benda lah kita latih. Berbanding kelas kita 3 jam dengan yang online ni, mana yang lebih efektif? Mana yang lebih banyak dia belajar berbanding kelas yang kita buat secara bersemuka 3 jam. Sebab ni 3 jam juga ni, online pun 3 jam juga. So nampak tak kelebihan PTG tu berbanding kita bersemuka. Itu tujuan dari PTG untuk terapkan pelbagai kemahiran kepada pelajar. At the same time, saya tak langsung dia juga memudahkan kita lah sebagai pensyarah yang kadang-kadang banyak komitmen lain lah. Nak buat research lah waktu tu lah, nak buat DCI, nak buat banking, buat workshop. Jadi tak ada masa dengan pelajar. Jadi adakah kita dia belajar juga walaupun kita buat aktiviti kita dia masih lagi buat aktiviti pelajaran. Jadi secara langsung dia membantu kita lah. Dan tak langsung juga membantu pelajar sebab tak semua pelajar dalam masa 3 jam tu yang kita buat kelas tu
dia available waktu tu ataupun dia ada in a good mood untuk belajar pada waktu tu. Tapi ini kita buat online, walaupun tadi kita kata kena siap masa 1 jam ni, tapi bila-bila lah waktu dia free. Kalau dia free malam, pukul 2 pagi, dia buatlah pukul 2 pagi. So tak terkekan dengan kita punya jadual kuliah. Jadi kita patut belajar juga sebenarnya. So itulah kelebihan PTG yang patut kita ni lah. Jadi kita kata tadi poster tu tak dalam Facebook, apa lagi kelebihan kita dapat situ? Dia akan dapat feedback daripada peer learning, daripada kawan-kawan dia akan komen, daripada mungkin kalau dia letak kat Facebook tu, mungkin keluarga dia ke, kawan-kawan sekolah dia ke akan komen ataupun akan tanya. Mungkin sebelum ni memang kawan-kawan dia tengah cari apa jadi ayat ni macam ni, kena baca macam ni. Jadi bila tengok poster dia baru faham. Langsung dia mengajar. Banyak tu skill yang dia dapat tu. Peer learning, collaborative. Mungkin ada orang tanya boleh tak selepas ni tolong buat poster untuk dia ke. So banyaklah yang dia dapat manfaat daripada situ. Daripada aktiviti pembelajaran saja kita buat selama 3 jam. Tapi banyak impact lah kepada pelajar. Okay. So adakah kita masih lagi nak kekalkan masuk kelas 3 jam guna Webex? So definitely. Tapi tak boleh lah buat selalu benda ni kan. Contohnya tiap minggu benda ni je buat. Mungkin pelajar agak boring ataupun rasa terbeban kan. Buatlah contohnya minggu ni kita buat online. Minggu depan bersemuka, relax, dengar je kata. So ada waktu rehat lah. Sebab kalau semua subjek buat macam ni, mungkin dia pun rasa banyak sangat benda kena buat lah kan. Tapi memang itulah kerja dia kena belajar tu, kena buat banyak lah. Bukan setakat dengar, betul tidur kan. Dan nak masuk tajuk lesson plan ni. Pertama mungkin kita siapa yang nak respon boleh buat kat chatting kot. Dalam lesson plan ni rasa-rasa apa yang perlu ada bila kita buat lesson plan ni? Saya takut saya faham lain lah. Adakah dia sama dengan teaching plan? Ataupun adakah dia sama dengan DCI? Adakah itu sudah dikira sebagai lesson plan? So apa yang ada? Adakah kita buat lesson plan tu dia kena ada senarai topik? Ataupun kena ada senarai aktiviti? Ataupun kena ada masa-masa tertentu? Maksudnya aktiviti ni bila, topik ni bila? Itu yang kita kena tentukan lah. So lesson plan ni bagi saya ia adalah satu jadual pembelajaran. Satu jadual pembelajaran maksudnya hari ni kena buat apa, esok kena buat apa, ataupun secara spesifik konteks kita ni, minggu ni dia kena buat apa, minggu depan kena buat apa, sampailah 14 minggu ni dia kena buat apa. Itulah lesson plan. Kena buat apa, kena belajar apa, kena submit apa, itulah lesson plan. Dan dia mesti secara ada masa. Kalau tengok dalam klip ni, ada pensyarah buat guna topik base, dia tidak ada masa. Masa tu tidak membantu untuk pembelajaran pelajar lah. Dia membantu kita untuk menghabiskan topik je lah. Tapi pelajar tak tahu, topik ni kena belajar bila. Tekanlah masuk tu dah ada 5 topik kan. Masuk minggu pertama dah ada 5 topik. Oh banyak je topik yang kena belajar kan. So, kita tidak permudahkan dia. Jadi sepatutnya kita buatlah. Minggu ni topik 1 je. Minggu depan topik 2 saja. Topik 2 pun biar bahagian mana. Kita dah permudahkan dia. Facilitate kan. Facilitate. Itu lesson plan. Ni siapa yang akan guna lesson plan kita tu? Adakah setakat untuk audit saja? Maksudnya orang nak tengok klip kita, adakah kita ada semua PTG tadi tu, ada elemen PTG, adakah kita buat lesson plan sebab tu? Adakah lesson plan tu guna untuk student? Malah student akan guna kan, tapi adakah kita design lesson plan untuk student guna? Ataupun kita design lesson plan tu untuk kita je? Macam kita buat topik je lah. Dan kita tak kisah pun bila topik tu kita akan ajar. Yang penting semua topik tu kita dah letak nota dia dan kita akan bagi lecture setiap topik tu. Kira lah bila kita free, kita pandai-pandai lah. Kadang-kadang kita dah drag banyak lah sekali. Minggu akhir tu dah masuk beberapa topik lah kita ajar. Memanglah kita selesai, kita cakap beberapa topik, tapi adakah pelajar mendapat manfaat daripada apa kita cakap tu? Dan adakah kita buat lesson plan tu untuk lecturer? Maksudnya mungkin lecturer lain nak tengok
Ada tak kita fikir lesson plan kita tu ada lesson lain nak tengok. Dan kenapa kita buat lesson plan, adakah macam audit tadi juga menyebabkan kita rasa banyak kerja lah nak kena buat kan. Kena letak nota, kena monitor aktiviti, adakah sebab tu? Ataupun memang kita buat lesson plan sebab kita memang buat purposely untuk memudahkan orang belajar, purposely kita buat untuk memudahkan orang audit, purposely kita buat untuk mudahkan pensyarah-pensyarah lain refer kalau dia ambil subjek kita tu, dia boleh terus dia mengajar, tak perlu fikir cari nota mana-mana. Adakah kita buat itu? So itu pun kita kena tengok sahabat. Kalau boleh ambil yang positive side dia. So bila kena buat lesson plan, adakah sebelum semester bermula? Ya, tapi adakah kena update selepas tu? Ya, kena update kalau boleh. Setiap minggu tu kena update lah lesson plan tu. Jangan kita buat sekali, lepas tu kita pun tak pernah tengok klip tu, tak pernah buat apa. Yang penting nota semua ada kat situ, kita kata. Kita tak pernah maintain pun. Sebab apa kena maintain? Mungkin minggu ni topik 1 tapi minggu ni cuti. Jadi minggu depan kena alih lah. Untuk masih lagi topik 1. Dan kita aktiviti topik 1 tu dah tak boleh nak buat lah sebab kalau cuti kita tak boleh buat aktiviti kan. Jadi kena ubah sikit aktiviti tu supaya tidak terbeban lah. And then kat mana nak letak lesson plan? Adakah dekat WhatsApp, Telegram, Facebook ataupun dekat Clip? Mana yang paling mudah ataupun paling mudah bagi kita ataupun paling mudah bagi pelajar? Musim PDPR ya. Saya rasa semua orang ramai ibu bapa, pihak sekolah menggunakan Telegram dan menggunakan WhatsApp. Dia post semua aktiviti lah untuk hari ni. Bahasa Melayu. Pukul 9 pagi 10 bahasa Melayu, post satu video, submit dia sekian. Pukul 10 pagi 11 English, bagi satu video sekian. Pensyarah ataupun ibu bapa yang bekerja malam pun boleh tengok. Tapi bila malam, dibuka WhatsApp atau buka Telegram, bukan saja video yang cikgu hantar, tapi feedback daripada pelajar. Kalau dalam kelas tu ada 30 orang lah. Dia state dia tengok apa yang cikgu tu post kan. Perlu juga dia tengok yang ni duduk komplain, ini kata dan ni. Nak kena scroll banyak-banyak kan. Adakah itu best lesson plan platform kita? Ataupun adakah Facebook? Terpulang lah. Tapi pada saya, Clip tu memang dia design untuk kita meletakkan lesson plan kita lah. Dan bagaimana kita nak design klip kita tu menjadi lesson plan, dan apa yang kita design tu dia bertepatan dengan DCI yang kita dah buat sebelum ini. Itu dalam siri banking nanti lah. Okay, a good lesson plan dia sepatutnya ada 3 benda lah yang kita perlu cover. Kita buat lesson plan tu sebab apa? Sebab untuk pelajar. Pertama, bila kita design untuk pelajar, kita akan fikir dari segi speed loading page tu. Contohnya kalau kita buka kursus kita tu lambat nak load kan. Sebab apa? Sebab kita buat semua video. Sekarang ni dah minggu 14. Student nak scroll ke bawah tu kena tunggu video yang minggu pertama sampai 14 tu barulah dia boleh nampak yang bawah sekali tu minggu last. So slow lah. So dalam kes tu kita tidak design untuk pelajar. Ataupun ada aktiviti yang guna sel-sel lepas tak berkaitan pun dengan pelajar tu. Kita pun tak buang, tak remove. Jadi kita tak design untuk pelajar. Itulah yang crowded tu. Terlalu banyak sangat aktiviti. Kita tak susun apa yang dia perlu buat. Tak susun mengikut jangka waktu dia, SLT dia. Memanglah minggu tu katakan ada 10 subtopik. Jadi kita letak semua 10 subtopik. Setiap satu tu video kalau kita kira video tu campur semua mungkin 10 jam. Sudah melebihi dah tu. Minggu tu sepatutnya 3 jam je. Tapi kalau tengok video semua sejam 10 jam jadi. So tak betul lah tu. Kita tak design untuk pelajar. Design tu maksudnya kena fikir SLT tu. Dan kena complete. Ada buka tu tengok minggu ni tak ada nota. Minggu depan tak ada nota. Minggu seterusnya ada nota. Tak complete. Tak complete ni kita tak boleh salahkan student lah kalau dia jawab tak sama apa yang kita expected. Sebab kita provide benda lain, student tengok benda lain kan.
Saya pernah berlaku lah dalam kelas saya. Tapi saya dah bagi nota saya, maksudnya mazhab saya kena jawab macam ni. Tiba-tiba dia jawab ikut mazhab, mungkin kelas sebelum ni lah, kelas sem-sem lepas dia belajar macam tu lain. Jadi apa efek dia? Saya beritahu student efek dia dalam skema saya tak aware lah pasal apa jawapan dia tak sama dengan saya ni. Jadi saya tak langsung tak dapat markah, salah lah, sebab kita based on skema kan. Kita pun tak tahu sebenarnya boleh juga buat macam ni. Tapi sebab kita tak tahu. Jadi kalau dalam final exam nanti dia akan dapat salah lah jawapan tu. Jadi make sure apa yang kita ajar kalau boleh follow apa yang kita letak dekat tu. Kalau agama ni ada banyak-banyak mazhab kan. Jadi kalau kita tanya orang tu jawab ikut mazhab lain. So kita nak expect salah ke? Sedangkan memang dia rujuk nota. Cuma tak menepati apa kita nak lah. Jadi untuk memudahkan dia dan memudahkan kita juga. Pastikan complete lah apa yang kita akan tanya tu semua ada dalam tu. And then kita design tu juga lesson plan untuk diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab sebenarnya pensyarah ni banyak juga kerja kan. Kita setakat nota-nota. Kena buat juga attendance. So buatlah lesson plan tu, kita design lesson plan ada automated attendance. Tu dia masuk di aktiviti tu, dia ambil sebagai attendance. And then membantu kita untuk kita tengok siapa yang tak pernah masuk. Attendance ni mungkin boleh tunjuk dekat nanti lah kot hands on. Kita boleh set lah kita guna activity completion tu. Siapa-siapa saja yang masuk aktiviti tu dia masuk dalam attendance. So bila kita last sem tu kita akan dapat senarai attendance full untuk 14 minggu automated dah generate by system. Tak perlulah kita nak tick satu-satu kan. And then membantu kita untuk alert dekat clip tu. Kalau kita tengok dia ada satu blok tu kita boleh add student tracker. Saya biasa guna student tracker tu. Kita boleh tahu minggu contohnya minggu ni ataupun kita buka je kursus kita tahu student ni sudah 2 minggu tak masuk, tak pernah klik pun, tak pernah buka pun kursus klik kita. Dia akan alert kat situ. Ada apa yang saya buat adalah saya akan call lah. Saya akan call, kata saya tengok dalam klik ni tak pernah masuk 2 minggu dah. Kenapa tak masuk? Call kita tahulah, dan dia akan beritahu lah internet dia slow, tapi waktu webback dia masuk je lah. Ataupun dia ada masalah. Kadang ada juga mengaku memang silap dia pun tak alert dengan PDP kan. Dia lebih kepada dia sibuk. Bila COVID ni banyak kan sibuk lah tolong mak ayah semua kan. Tapi kata lepas ni dia masuk lah. Okay. Tapi kita beritahu lah, kita akan ambil tender melalui aktiviti tu. Tu nak tak nak masuklah. Masuknya bukan apa, masuk bukalah salah satu aktiviti tu, consider sebagai attend lah tu. Kalau tak dikira sebagai tak attend. Then untuk kita dapatkan feedback pelajar, and then kalau kita buat assessment tu make sure yang mudah-mudah lah. Jangan buat assessment ada 14 assessment semuanya kena manually marking kan. So janganlah kita design macam tu, kita menyusahkan diri sendiri lah. So design lah assessment yang tak perlu kita marking sendiri, tapi tidak mengabaikan level-level taksonomi lah. Contoh soalan analisis, jangan dapat kalau MCQ tu yang dia boleh baca daripada nota tu dapat jawapan kan. So buatlah MCQ yang kalau dia baca nota pun tak ada jawapan kat situ, tapi dia kena fikir. Tapi masih lagi MCQ. So dapat membenahi taksonomi tu, tapi memudahkan kita. Tak perlulah nak marking, nak bagi feedback kepada pelajar lagi. Dan satu lagi design for other lecturers lah. Ini jangan dibuat lah. Saya pun kadang-kadang tak buat, tak fikir pun. Khusus saya ni orang lain akan ambil alih kan. Jadi kalau kita design untuk other lecturers tu, kita akan provide. Kalau ada kita buat soalan, kita providekan answer. Kita hide lah benda-benda tu kan. So apa yang kita buat tu sebenarnya sebagai satu ibadah lah. Kita mempermudahkan, kita melepaskan kesusahan orang mukmin. Siapa orang mukmin tu? Sahabat-sahabat kita lah. Sahabat-sahabat kita yang mungkin akan ambil subjek tu. Bila first time nak mengajar, susah lah bagi dia. So dengan kita buat lesson plan yang bagus, kita telah melepaskan kesusahan dia. So dia tak perlu nak saja pelik-pelik. Baca saja, buka je klip kita, dah ada lesson plan tu. So follow je. So apa kelebihan pada kita? Maka Allah akan lepaskan daripada kita satu kesusahan di hari kiamat.
Dan satu lagi itu dalam hadis Muslim ni kata juga, barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain. So siapa yang kita nak mudahkan urusan tu? Selain daripada diri kita. Pelajar lah. Jadi kita make sure kita pastikan lesson plan ataupun klip kita tu pelajar mudah tengok, mudah nak cari, mudah nak belajar. Mudah semuanya. Kalau tak sempat waktu kelas kita kata boleh tengok selepas ni, kita ada upload video mudah. So apa kelebihan dia? Maka Allah yang akan permudahkan kita urusan di dunia dan di akhirat. Mungkin sebab kita permudahkan urusan pelajar tu, saya tak langsung kerja-kerja di CI tu sekejap dia siap. Nak completekan SLT tu sekejap je, tak ada megah kan. Itu dengan bantuan Allah tu mempermudahkan kita. Dengan sebab kita permudahkan orang. Dan kita jangan anggap disiplin tu sebagai satu beban. Okay. In fact, kita sebagai pensyarah ni memang kena buat lesson plan tu. Jadi maksudnya kita tak langsung sudah dibayar lah untuk buat lesson plan. Jadi sebenarnya lesson plan ni lebih daripada tu, dia adalah untuk kita contribute kepada manusia. Jadi ikut hadis ni, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. So, kita buat lesson plan ni, dia dapat manfaat kepada pelajar, manfaat kepada pensyarah lain, dan secara langsung juga mungkin manfaat kepada orang awam lah. Mungkin manfaat kepada orang awam. Saya pernah, seorang student saya tu dia kata dia dah bekerja lah. Kata dia buat programming apa-apa, dia masih lagi refer nota-nota yang saya buat untuk originality lah. Sebab kita dah compile kan, mungkin kalau kita baca ni tak faham, baca ni tak faham. Jadi kita buat nota kita sendiri yang mana memudahkan orang faham. Alright. So, dah 10.30 sebelum masuk kepada sesi interaktif ataupun sesi hands-on tu, ada apa nak tanya? Dia nak bagi feedback, bagi pandangan. Tak setuju ke? Assalamualaikum, Doktor. Salam. Saya cuma nak tanya yang tadi Doktor kata kalau kita tak kalau kita kita kena sediakan video kalau pelajar tak sempat nak masuk ke atau dia ada kekangan. Cuma kalau kita bagi every week ke ataupun every classes tu macam ada potensi tak macam pelajar mengambil kesempatan untuk tidak menghadiri kelas kita sebab dia tahu yang material semua akan di-upload, kita akan bagi semua. Jadi macam mana pandangan Doktor? Okay, pada saya, pandangan saya, tak penting pun pelajar masuk atau tidak masuk kelas saya. Itu pandangan saya lah. Kalau saya buat webback tu ada dua orang lah. Pandangan saya. Yang penting dia belajar. Macam mana saya nak pastikan dia belajar? Walaupun saya buat webback, saya akan postkan video, make sure video tu ada. So macam mana nak pastikan adalah, pertama dia kena completekan aktiviti. Yang kedua, kita buat assessment. Kita katalah ambil markah kan, tapi mungkin kita tak ambil pun. Kita kata ambil markah ni. Ataupun kita kata ini sebagai attendance. Siapa yang tak jawab ni, dia tidak adil. Jadi daripada situ kita tahu. Mungkin benda yang dia dah tahu kan, benda macam kita jugalah. Kalau dah tahu PTG ni kan, dah expert, kita dah buat dah. Perlu ke masuk lagi bengkel ni? So, mungkin tak perlulah kan. Dan saya dalam aspek tu saya berfikiran macam tu lah. Tapi dalam kes pelajar tak masuk tu, bagi saya dia ada masalah lah. Tapi kita provide juga bahan. Tapi yang jenis yang tak memang tak masuk langsung, dah tak tengok langsung video tu kan. Ada juga jenis macam tu. Yang tu kita dapat detect lah melalui assessment yang kita buat ataupun melalui aktiviti tu. Kita nampak dalam forum ni tak pernah pun dia masuk kan, tak pernah pun dia post. Dia kita call lah dia. Biasa saya call lah. Jadi biasa tak ramai. Kita call tu, kadang pelajar ni kita call saja pun dia dah rasa kita appreciate dia. Ucap terima kasih call dia, really minta maaf. Memang kesilapan dia, biasa berlaku macam tu lah. Tak ada lah lepas kita call tu masih lagi macam tu, pada saya lah tak ada lah yang berlaku macam tu lah. Sehingga kita call lepas tu dia jadi baik. Mungkin lepas lama-lama tu kena call lagi lah. Yang penting pembelajaran tu lah yang berlaku. Pengajaran tu tak kisah, itu satu medium lah untuk kita sampaikan pembelajaran tu.
Assalamualaikum, Dr. Suhailan. Ya. Okey, tanya sikit. Jadi orang yang tak cerdik tanya sikit lah pasal teknologi ni. Dok rock sikit. Baik. Tadi Suhailan bagi tahulah kita dapat gambaran kalau satu kelas 3 jam itu dia bagi ada video sharing, ada resources sharing kan, aktiviti dan assessment. Cuma satu soalan sikit yang saya tak nampak. Memang dalam 3 jam tu maknanya pensyarah tak muncul terus kah? Maksud saya sharing aktiviti apa yang dia kena buat dan assessment apa yang quiz ke apa ke, maknanya semua arahan tu ada dekat mana Suhailan? Jadi putus ya. Macam mana kuis tu? Saya ulang ya. Jadi 3 aktiviti dalam satu masa. Okey. Ada video sharing, ada aktiviti dan assessment. Jadi dalam masa 3 jam tu maknanya pensyarah tak muncul teruslah. Jadi arahan ada dalam tugasan itu sekali ke? Betul. So pensyarah akan muncul minggu depan. So waktu tu lah pelajar akan dihukum lah. Kepada yang tak buat assignment, siapa yang tak buat assessment akan dihukum lah, akan dihubungi lah. Tapi bukannya semualah kita ini kata yang ideal case lah. Dari segi praktikal mungkin kita pun nak telefon setiap orang setiap minggu mungkin tak sempat lah. Tapi ada waktu-waktu kita aware lah. Pelajar ni dah lama ni. Jadi kita akan contact waktu tu. Dan waktu tu pun, waktu kita contact tu pun katakan dah 3 minggu dia tak masuk kelas, adakah peluang dia untuk belajar balik? Adalah sebab dekat klik tu masih lagi open untuk dia belajar balik kan. Tapi ada juga attitude pelajar macam saya lah, saya kata dia tak dapat siap kat assignment kan. Saya bagi peluang lagi ni, memang dia tak nak dah. Tu memang kita tak boleh nak buat apa lah. Tapi tu memanglah motivasi, kita kena faham tak, motivasi belajar di rumah ni dengan isu emosi dia lah kan. Belajar di rumah dengan mak ayah dia, kejap-kejap suruh buat ni. Dia nak belajar, kejap-kejap kena buat ni, kejap-kejap kena begini. So dia tak boleh nak fokus. Itu kita kena consider jugalah. Cuma itulah, tanpa assessment, kalau kita letak video saja, boleh tak kita monitor pelajar tu buat ataupun tengok tak tidak kita punya video? Tak boleh lah. Sebab tu kena ada combination tu. Actually dia punya teori dia, video dia tengok, kita expect dia tengok, aktiviti tu untuk pastikan dia faham. Untuk pastikan dia faham. Sebab daripada aktiviti tu dia ada interactive session, sama ada dia bertanya dengan kita, ataupun dia berbincang dengan kawan dia, tu aktiviti kan. Ataupun kita suruh dia buat macam tadi, poster, supaya dia faham lah. Sebab dia nak buat nota, dia kena faham lah. Takkan dia nak copy-copy kan. Tapi satu lagi yang kita buat, nak betul-betul pastikan dia faham, dia bukan copy je kawan dia punya kawan dia punya kerja, adalah melalui assessment. Tapi boleh juga assessment tu pun dia copy kawan dia. Tu kita pulang lah kepada dia kan. Kita dah habis tell lah nak tolong dia belajar kan. Okay. Feedback lain, kata online learning tak bagus, student tak faham pun. Dia mungkin student tengok video dia tak faham, tapi apa tugas kita? Sebab tu dia ada teradur tu. Sebab tugas kita satu lagi, kita lah mungkin waktu kita bersemuka, kita akan tanya. Ini saya nak fokus apa yang tak faham je. Saya dah share video, kalau dia tak tengok, kita tanya soalan. Buat kahut tu, tengok siapa yang jawab salah. Ini kita explain. Yang jawab salah ni sebab apa? Kita explain. Kahut tu kelebihan dia sebab kita boleh terus dapat markah. Dan pelajar pun boleh terus tahu kat mana sidap dia lah. Cuma kahut tu dia nak kita bersemuka, kita ada bersama dia. Yang tidak bersama dia, kadang-kadang ada juga kes kita terpaksa tak boleh buat secara umum lah. Kadang pelajar dia jadi kata buku aib, bukan buku aib lah, tapi kita kalau boleh kita jaga jugalah. Sebab ada, kita akan rasa bersalah apabila kita kata dia ni malah nak belajar, tiba-tiba kita tahu mak dia baru meninggal. Kita akan rasa bersalah waktu tu. Baru tahu mak dia, ayah dia meninggal. Bahkan dia tak masuk kelas kita. Dan dia tengah down kan. Kita duduk marah-marah dia.
kita rasa bersalah lah waktu tu.